Su mana lu? Tahmilina. Kaum perempuan menanggung. Okey, baik tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi boleh? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi pada ayat yang kelima. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi laatin wa huwas samiul alim. Siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, nescaya waktu pertemuan dengan Allah itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Wa huwas samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik tuan-tuan, kita masih lagi belum masuk perbahasan ayat kita, betul tuan? Kita masih lagi tekankan beberapa tajuk dahulu, boleh? Jadi kita dah ulang tadi berkenaan dengan tajuk ulangan, iaitu haraf baris atas. Dan saya harap tuan-tuan sudah jelas mana pattern yang pertama, mana pattern yang kedua, dan apa yang perlu dibuat. Boleh tuan-tuan? Baik. Dan kita sudah masuk sedikit tadi berkenaan dengan tajuk yang baru, iaitu dua kalimah yang istimewa. Kita ada berapa sahaja kalimah yang istimewa? Dua sahaja. Yang pertama ialah kana. Apa terjemahan kana tadi? Dia telah adalah. Kalimah yang kedua, kalimah apa tuan-tuan? Inna. Apa terjemahan inna? Sesungguhnya. Dua-dua kalimah ini apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, ialah tuan-tuan kena buat apa tuan-tuan? Kena cari apa? Kena cari subjek dan predikat. Ingat, subjek perkara yang nak dibincang, predikat benda yang menjelaskan ada apa dengan subjek kita. Jelas ke tak jelas? Baik, saya nak tambah sikit tuan. Dengar betul-betul. Untuk subjek dan predikat tuan. Jadi subjek dan predikat dalam bahasa Arab ini ada beberapa bentuk, ya. Kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa subjek dan predikat itu dua-dua pendek. Boleh tuan-tuan? Contohnya saya dah bagi tadi, Muhammad gemuk, ya. Muhammad subjek, gemuk adalah predikat. Dua-dua pendek sebab dia satu kalimah saja. Boleh? Kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa dua-dua panjang, ataupun salah satunya panjang, salah satunya pendek. Contohnya ialah budak yang engkau jumpa di tepi sungai itu, itulah yang berkahwin dengan nenek aku. Contoh. Boleh tuan contoh supaya tuan-tuan faham, boleh? Kalau saya tanya tuan, mana subjek kita tuan? Budak yang engkau jumpa di tepi sungai itu subjek tuan. Panjang ke pendek? Panjang. Ada apa dengan budak yang kau jumpa di tepi sungai itu? Yang berkahwin dengan nenek aku. Panjang ke pendek? Pun panjang tuan-tuan. Boleh tuan? Jadi nak bagi tahu, kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa subjek dua-dua pendek, dua-dua panjang, salah satu panjang, salah satu pendek. Jelas ke tidak? InsyaAllah. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua tuan, dengar betul-betul. Saya terpaksa tulis yang ni tuan, supaya tuan-tuan lebih jelas, ya. Mana pemadam? Kalimah yang pertama ialah kalimah kana. Apa terjemahan kana tadi? Dia telah adalah, ya. Kana dia telah adalah. Baik. Yang kedua kalimah apa tuan? Inna. Apa terjemahan inna? Sesungguhnya, ya. Inna sesungguhnya. Baik. Tuan-tuan dah jelas tadi. Jumpa kana, cari subjek, cari predikat. Jumpa inna, cari subjek, cari predikat. Jelas tuan ya? Dan tu kita dah bagi tahu awal-awal tadi kan? Baik, masalah kita tuan. Dengar betul-betul. Kana, kalau saya tanya sekali lagi, apa terjemahan kana? Dia telah adalah. Kalau saya tanya dahulu, kana dia telah adalah. Ini kalimah isim ke, fi'il ke, haraf tuan? Sekali lagi, tengok betul-betul.
Kana, dia telah adalah. Ini kalimah isim ke fi'il ke haraf? Kalimah mana tuan? Kalimah fi'il. Ahsantum. Kalau betul tuan-tuan kata kana, dia telah adalah kalimah fi'il, tuan-tuan nak panggil dia fi'il madi ke fi'il mudhari'? Madi ke mudhari'? Madi. Macam mana tahu dia fi'il madi? Ada perkataan telah. Jadi kalau tuan-tuan kata kana ini adalah fi'il madi, bermakna kita perlu tak cari ganti nama dalam kalimah kana? Perlu tak cari ganti nama? Perlu ke tak perlu? Perlu tuan. Jadi dalam kalimah kana mesti ada ganti nama. Sekarang pegang diagram sekejap, cuba cari sama-sama. Boleh? Pegang diagram. Okey, jawab sekali lagi. Kana, dia telah adalah. Tuan-tuan dah jawab tadi. Dia kalimah isim ke fi'il ke haraf? Fi'il madi ke fi'il mudhari'? Madi ke mudhari'? Madi. Pindah ke tak pindah? Pindah. Soalannya, kana, dia telah adalah, jantinanya muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Kenapa muzakkar? Kenapa muzakkar? Tak ada ta marbutah di hujungnya. Betul? Bermakna jantinanya muzakkar. Jumlahnya tuan-tuan, kana, dia telah adalah, jumlahnya mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Mufrad. Sebab dia seorang ke ramai? Seorang saja. Bermakna jumlahnya mufrad. Yang terakhir tuan, kana, dia telah adalah, ganti nama yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga? Yang ketiga. Sebab dia ganti nama yang ketiga. Boleh tuan? Sekarang kalau tuan-tuan dah kata kana itu ganti nama yang ketiga, turun kepada tabel yang paling bawah warna biru tuan-tuan. Pergi kolom yang ketiga sahaja. Dah sampai ke belum? Dah. Semak sekali lagi. Tadi tuan-tuan kata kana muzakkar ke muannas? Pergi lain muzakkar sahaja tuan. Ada huwa, ada huma, ada hum. Betul? Soalan yang terakhir, tuan-tuan kata kana tadi jumlahnya mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Bermakna dalam kalimah kana ini ada ganti nama apa tuan? Ganti nama apa tuan? Huwa, hi ke shi? Hi ke shi? Hi tuan. Boleh? Jadi tuan-tuan kena ingat dalam kalimah kana ada huwa ataupun dia. Boleh tuan-tuan? Jelas tuan? Baik, soalan yang kedua. Cuba tengok kalimah yang kedua pula tuan. Cuba sebut inna. Apa terjemahan inna? Sesungguhnya. Pasti. Benar-benar tuan. Kalau saya tanya, inna itu kalimah isim ke fi'il ke haraf? Kalimah apa tuan? Ahsantum. Kita panggil dia haraf tuan. Kita nak panggil dia haraf apa dalam bahasa Melayu tadi? Haraf apa tuan? Haraf penegasan. Ataupun Arabnya kita panggil dia haraf. Haraf. Tengok yang depan-depan je tuan. Belakang tak apa pendengar jangan. Baik, cuba sebut tuan. Taukid. Baik, yang paling penting. Sekarang inna haraf ke bukan haraf? Kalau haraf, perlu tak kita cari ganti nama? Perlu ke tak perlu? Tak perlu. Dalam inna tidak akan ada ganti nama. Boleh tuan? Dalam inna tidak ada ganti nama. Baik, sekarang kenapa saya buat macam tu? Dengar betul tuan. Tuan-tuan dah jelas tadi. Jumpa kana, cari subjek, cari predikat. Jumpa inna, cari subjek, cari predikat. Dengar betul tuan. Fokus pada inna dahulu. Baik. Setiap kali tuan-tuan jumpa inna, maka subjek dan predikatnya wajib ada disebut dalam Al-Quran. Wajib disebut dalam Al-Quran. Nak ke tak nak, tuan-tuan mesti cari sampai jumpa. Boleh tuan? Saya ulang sekali lagi. Setiap kali jumpa inna, kena cari subjek dan predikat. Dua-dua wajib disebut di dalam Al-Quran. Boleh tuan? Boleh tuan? Sebagai contoh, inna Muhammad gemuk tuan. Boleh? Contoh tuan. Inna Muhammad gemuk. Mana subjek inna?
Mana subjek ina? Muhammad. Mana predikat ina? Gemuk. Dua-dua disebut ke tak disebut? Sebut tuan. Jelas tuan? Baik. Berbeza dengan kana. Yang ni kena tengok betul-betul tuan. Tengok kana. Setiap kali jumpa kana, kena cari subjek dan predikat. Baik. Masalah kita pada subjek kana saja tuan. Tengok ke depan tuan. Subjek kana ini kadang-kadang disebut dengan jelas. Disebut dengan jelas. Yang ni tak ada masalah. Kalau sebut je lah. Betul kan? Tapi kalau tak disebut dalam ayat Al-Quran, waktu itu tuan-tuan kena cari subjeknya ialah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah kana. Jelas ke ulang? Jelas ke ulang? Ulang. Baik, fokus pada kana. Boleh? Fokus pada ina dulu. Jumpa ina kena cari apa? Subjek dan predikat. Subjeknya akan disebut ke tidak? Confirm akan disebut. Predikatnya akan disebut ke tidak? Confirm akan disebut. Boleh tuan-tuan? Sebab ina ini dia adalah kalimah haraf. Di dalam inna tidak ada apa-apa ganti nama. Nak ke tak nak, wajib ada disebut di dalam Al-Quran. Boleh tuan? Boleh. Inna tak ada masalah. Betul tuan? Baik. Masalah kita ialah kalimah kana. Baik. Tuan-tuan dah ingat dah jawab tadi. Tiap-tiap kali jumpa kana kena cari apa dulu? Subjek dan predikat. Baik. Subjeknya sahaja yang menjadi masalah. Ketika mana subjeknya disebut di dalam Al-Quran, maka tuan-tuan kena buat apa? Sebut sajalah. Sebab sudah disebut dalam Al-Quran. Boleh? Masalahnya, kalau subjeknya tidak disebut di dalam Al-Quran, maka waktu itu subjeknya tuan-tuan kena cari dekat mana? Kena cari dekat mana? Dalam kalimah apa tuan? Dalam kalimah kana. Dalam kalimah kana tadi tuan-tuan jumpa ganti nama apa? Huwa itu sebenarnya subjek kita. Faham ke tak? Sebagai contoh lagi. Tak lepas lagi. Lepas. Ya? Nanti saya tunjuk. Okey. Saya buat 3 contoh, boleh? Okey. Yang pertama. Inna, apa terjemahan inna? Muhammad gemuk. Boleh? Itu yang pertama. Kesian betul Muhammad kan? Baik. Yang kedua. Kana. Apa terjemahan kana? Muhammad gemuk. Gemuk lagi. Baik. Kana gemuk. Boleh tak? Kana gemuk. Boleh tak? Baik. Sekarang, apa terjemahan kana sekali lagi? Dia adalah. Baik, sekarang tengok yang pertama. Ya. Baik. Untuk inna, tuan-tuan tidak akan ada masalah sebab subjek dan predikat wajib disebut dalam ayatnya. Betul tuan? Kalau saya tanya dahulu, inna Muhammad gemuk, sesungguhnya Muhammad gemuk, mana subjek inna? Muhammad. Terang-terang tuan-tuan nampak Muhammad. Betul? Baik, ada apa dengan Muhammad? Mana predikat inna tuan? Gemuk lah tuan. Jelas tuan? Jadi inna Muhammad ialah subjek inna, gemuk adalah predikat inna. Selesai tuan? Boleh? Baik, masalah kita yang seterusnya. Kana Muhammad gemuk tuan. Tiap-tiap kali jumpa kana kena cari apa sekali lagi? Subjek dan predikat. Kana Muhammad gemuk, mana subjek kana tuan? Muhammad juga, ini subjeknya. Mana predikat kana? Gemuk. Sekali lagi, ini adalah predikatnya. Jelas tuan? Dua-dua disebut ke tak disebut? Dua-dua disebut. Baik, yang terakhir. Ini masalah kita tuan. Kana gemuk, adalah dia gemuk tuan. Boleh tuan? Adalah dia gemuk. Tuan-tuan dah faham tadi? Tiap-tiap kali jumpa kana kena cari apa sekali lagi? Subjek dan predikat. Kana gemuk, adalah dia gemuk. Mana subjek kana dalam ayat yang ketiga? Mana tuan?
Jawapannya ialah dia tadi kita dah cari dalam kalimah dalam kalimah kana ada ganti nama apa tadi? Huwa itu sebenarnya subjek kita ketika mana subjeknya tidak disebut dengan jelas, tuan. Faham ke tak faham? Soalan saya. Huwa terjemahannya apa sekali lagi? Dia. Huwa ini tuan-tuan nak refer kepada siapa dalam ayat kita? Siapa tuan? Muhammad juga tuan, boleh. Cuma orang Arab dia tidak akan ulang kali yang kedua, kali yang ketiga benda yang sama tuan. Boleh? Jadi huwa yang tuan-tuan jumpa dalam kalimah kana tadi tetap tuan-tuan akan refer kepada Muhammad. Jadi siapa yang gemuk sebenarnya tuan? Muhammad juga macam tuan. Jelas ke tidak? Kalau itu subjeknya kana gemuk, mana pula predikatnya? Gemuklah tuan-tuan. Faham ke tak faham? Faham? Selesai perkara yang kedua. Boleh? Jadi saya ulang sekali lagi. Subjek dan predikat inna dua-dua disebut ke tak disebut? Disebut. Subjek dan juga predikat kana. Subjeknya kadang-kadang disebut, kadang-kadang tidak disebut. Kalau disebut buat apa? Sebut je lah. Kalau tak disebut, cari dalam mana? Dalam kalimah dalam kalimah kana tadi tuan-tuan jumpa ganti nama apa? Huwa. He ke she? He. Faham ke tak faham? Faham? Selesai? Selesai? Belum selesai. Tak selesai lagi tuan. Okey, sekarang tengok dekat depan. Okey, sekarang tengok contoh kita dulu. Saya akan bagi contoh ayat Al-Quran ya. Baik, kalau saya tanya tuan, apa terjemahan inna? Sesungguhnya. Apa terjemahan kana? Dia telah adalah. Apa kalimah Allah? Allah lah. Apa terjemahan alim? Betul tuan? Maha. Hebat tuan-tuan pagi ni tuan. Semua kalimah tahu kan? Inna sesungguhnya kana dia telah adalah Allah alim maha mengetahui. Baik, jadi tengok tuan. Inna sesungguhnya Allah maha mengetahui. Kana Allah alim adalah Allah itu maha mengetahui. Tuan-tuan dah faham tadi? Tiap-tiap kali jumpa inna dan jumpa kana kena cari apa tuan? Subjek dan predikat. Kalau saya tanya innallah alim, mana subjek inna? Allah. Mana predikat inna? Alim. Samalah dengan dekat bawah kan? Kana Allah alim. Mana subjek kana? Allah juga. Mana predikat kana? Alim. Itu perkara yang pertama yang saya bagi tahu tadi. Tiap-tiap kali jumpa inna dan jumpa kana, wajib cari subjek dan predikat. Baik, perkara yang kedua. Dengar betul-betul tuan. Yang ini sangat penting tuan. Perkara yang kedua, selepas tuan-tuan dah cari subjek dan juga predikatnya tuan, sebenarnya inna dan juga kana ini akan membariskan subjek dan predikatnya dengan baris yang tertentu. Dengan baris apa tuan? Baris yang tertentu. Jadi tengok dekat depan. Inna akan membariskan subjeknya dengan baris atas, predikatnya dengan baris depan. Maka tuan-tuan wajib baca innallaha alimun. Boleh tuan-tuan? Itu peranan inna. Kalau kana pula akan membaris depankan subjeknya, membaris ataskan predikatnya, maka tuan-tuan wajib baca kanallahu alima. Boleh tuan-tuan? Jadi sebab itu kalau tuan-tuan baca ayat Al-Quran, sekejap innallaha alimun, betul tuan? Sekejap inkanallahu aliman, siapa punya kerja sebenarnya? Inna dan juga kana yang berada di depan itu yang memberikan barisnya tuan. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas?
InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan tulis lagi. Jawab dulu soalan. Inna Muhammad gemuk. Boleh? Letak baris tuan. Inna Muhammad gemuk. Baik. Inna Muhammad gemuk tuan. Mana subjek inna? Mana predikat inna? Subjek inna kena baris apa? Predikatnya kena baris apa? Inna Muhammad gemuk. Gemuk. Bagi aku tuan. Gemuk. Jadi gemuk. Ku. Faham ke tak faham? Kalau saya tukar kepada kana Muhammad gemuk. Faham ke tak faham? Jadi selepas ini mana-mana bahasa Melayu pun sebenarnya boleh letak baris. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Contoh yang kedua, Fatimah cantik tadi. Boleh? Boleh? Letak baris betul-betul tuan. Saya letak Inna dekat depan. Letak baris betul-betul. Inna Fatimah. Kenapa ha tuan? Ujungnya ta kan? Jadi Fatimah ta cantik. Ku. Boleh tuan? Okey, kalau saya letak kana pula. Kana Fatimah cantik. Kalau saya tak nak letak dua-dua macam mana? Fatimah. Jadi dengar betul. Inna dengan kana ini dua tajuk yang paling payah tuan-tuan nak ingat baris asasnya. Boleh? Sebab siapa yang ingat inna, automatik dia akan ingat kana. Boleh? Siapa yang ingat kana, automatik dia akan ingat inna. Sebab dia bersilang saja. Betul tak? Ya. Jadi ingat inna, confirm ingat kana. Betul? Kalau ingat kana, confirm ingat inna. Tapi kalau tak ingat dua-dua, balik awal. Tapi kalau ingat dua-dua, yang itulah yang paling saya sayang. Boleh tak? Boleh? Baik, ni saya buat kaedah yang lain tuan. Dengar betul. Inna, tuan-tuan kena ingat au. Ingat betul tuan? Ingat yang tu, boleh? Kalau kana, boleh? Tak ada inna, tak ada kana, boleh tuan? Betul ni tuan? Tak tipu tuan? Saya ulang sikit. Dia ingat saya main-main tuan. Saya tanya ni, kalau inna, au. Kalau kana, kalau tak ada inna, tak ada kana, ingat yang tu tuan. Boleh? Sekarang dengar dekat depan. Baik, sekarang ada inna ke tak ada? Maka ingat a. Jadi innallah. Sekali lagi, innallah ali. Baik, kalau ada kana au ke ua? Kanallah ali. Kalau saya dah padam inna dan juga kana, maka kena baca u. Allah ali. Ya, betul tak tipu tu lah. Kita ada 3 kanak tu lah. Tuan-tuan suka pula tu lah. Boleh? Memang tak pernah dengar lah. Jadi nak bagi tahu. Kalau ada inna, confirm dalam ayat kita akan baca au. Boleh? Kalau ada kana, kita akan baca ua. Boleh? Tak ada inna, tak ada kana, mesti baca apa? Faham ke tak faham? InsyaAllah. Itu tajuk kita hari ini. Boleh tuan? Baik, jadi kita ulang balik daripada awal, kemudian saya bagi nota. Boleh? Baik, tajuk kita hari ini satu-satunya ialah 2 kalimah yang isi. Ya, betul. Bukan main-main. Betul. Ya? Okey, saya ulang sekali lagi. Tajuk kita dah hilang tuan. Tajuk kita ialah 2 kalimah yang istimewa. Yang pertama ialah ka. Yang kedua ialah inna. Tiap-tiap kali jumpa kana atau inna dalam Al-Quran, tuan-tuan wajib cari yang pertama ialah subjek dan predikat. Ingat tuan ya? Cuma tuan, perkara yang kedua ialah tuan-tuan kena tengok inna dan juga kana akan membariskan subjek dan predikatnya dengan baris yang tertentu. Macam mana nak ingat? Saya baru saja bagi kaedah. Kalau inna
Aku. Kalau kana, kalau tak ada inna, tak ada kana, boleh? InsyaAllah. Salin nota. Tajuk kita hari ini ialah dua kalimah yang istimewa. Fungsinya ada dua. Yang pertama, cari subjek dan predikat. Apa maksud subjek tadi? Perkara yang dibincangkan ya. Apa maksud predikat? Ya, penjelasan dia ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, membariskan. Subjek dan predikat dengan baris tertentu. Innallaha alimu. Ingat au tuan. Au ya. Kanallahu alima. Ingat ua. SP itu subjek predikat ya. Itu saja. Okey, sambil-sambil tuan tulis, saya baca saja supaya yang belakang boleh nampak dan boleh tulis. Sambil-sambil Amir pun boleh ambil gambar. Jadi tajuk kita satu-satunya hari ini ialah dua kalimah yang istimewa. Jadi fungsinya ada dua. Yang pertama mesti cari subjek dan juga predikat. Yang kedua membariskan subjek dan juga predikatnya dengan baris yang tertentu. Boleh? Jadi secara asasnya hari ini inna dia akan membariskan subjeknya dan juga membariskan predikatnya dengan baris depan. Sebab itulah tuan-tuan kena baca innallaha alimu. Wajib baca macam tu ya. Jangan tertukar, sudah lewat. Adapun kana dia akan membariskan depan subjeknya dan juga membaris ataskan predikatnya. Maka tuan-tuan wajib baca ua kanallahu alima a. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada inna, tak ada kana, maka kena baca apa tuan? Yang tu saya tak nak letak lagi ya. Yang tu saya tak nak letak dulu. Cuma saya bagi tahu ya.
Nanti kalau saya buat latihan sekejap dalam kelas, ingat, tengok betul-betul ada inna ke tak ada kana ke tak ada, ataupun tak ada dua-dua tu InsyaAllah semua jelas? Jelas ya? Sudah? Sudah belum? Belum lagi, ada yang belum ya. Sudah? Boleh padam? Boleh? Baik, saya akan padam. Sebab dalam ayat kita ada dua kalimah tersebut. Cuba fokus. Yang pertama fokus inna dulu tuan. Inna ajalallahi la'atin. Jumpa ke tak jumpa? Jumpa ke tak jumpa? Kalau jumpa, letak dalam kurungan dahulu. Inna ajalallahi la'atin. Dah letak dalam kurungan. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin. Jumpa ke tak jumpa? Okey, letak dalam kurungan inna sampailah kalimah la'atin sahaja. Boleh? Inna sampai la'atin sahaja. Baik. Jadi inna ajalallahi la'atin terjemahannya sesungguhnya waktu pertemuan dengan Allah itu pasti akan datang. Saya ulang sekali lagi. Sesungguhnya waktu pertemuan dengan Allah itu pasti akan datang. Dalam ayat kita ada perkataan inna, betul? Inna terjemahannya apa dahulu? Sesungguhnya. Dia salah satu daripada kalimah yang istimewa, betul? Tiap-tiap kali tuan-tuan jumpa inna, tuan-tuan wajib cari apa dahulu? Subjek dan predikat. Baik, soalan saya, dengar betul-betul. Inna ajalallahi la'atin. Sesungguhnya waktu pertemuan dengan Allah itu pasti akan datang. Mana subjek inna pada pagi ini, tuan-tuan? Waktu saja ke? Waktu saja ke, tuan-tuan? Waktu pertemuan dengan Allah. Maka mana subjek kita pada pagi ini? Ajalah sahaja ke ajalallah? Ajalah ke ajalallah? Kita nak bincang untuk ayat yang pertama ialah waktu pertemuan dengan Allah. Ajalallah. Cuba gariskan. Itu adalah subjek inna pada pagi ini. Itu adalah subjek inna pada pagi ini. Boleh? Baik, seterusnya. Ada apa dengan waktu pertemuan dengan Allah? Mana predikat inna, tuan? Mana predikat inna, tuan? Pasti akan datang. Apa Arabnya, tuan? La'atin, garis, tuan. Itu adalah predikatnya sebenarnya, tuan. Boleh? Jadi barulah tuan-tuan faham. Allah nak bagi tahu sesungguhnya waktu ajal ataupun waktu pertemuan dengan Allah itu confirm, tuan. Tak akan nafi, pasti akan datang. Itu maksudnya, tuan. Jelas tidak, tuan? Kalau tak buat macam tu sampai bila-bila lah tuan-tuan tak akan faham apa benda lah yang kita baca. Faham ke tak faham, tuan? Baik, soalan yang seterusnya. Jadi saya tanya sekali lagi, mana subjek inna sekali lagi? Cuba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajalallahi. Mana predikat kita? Cuba baca sama-sama. 1, 2, 3. La'atin. Baik, sekarang tengok betul-betul. Tadi tuan-tuan dah kata inna barisnya AU ke UA?
Inna au ke ua? Au. Subjeknya a, predikatnya u. Betul kan? Sekarang sekali lagi, kalau saya tanya ajalallahi, itu subjeknya. Betul kan? Subjeknya mesti berbaris apa? Berbaris atas. Cuba perhati kalimah ajala. Ajala hujungnya berbaris apa? Berbaris atas. Jadi confirm ajalallahi itu adalah subjeknya. Boleh tuan? Baik, sekarang mana predikatnya sekali lagi? Da'atin. Baik, predikat ina mesti berbaris depan ke berbaris atas? Au ke ua? Au bermakna baris apa? Baris depan. Tapi dalam ayat kita atin, baca baris depan ke baris bawah? Kenapa tidak baca baris depan? Kenapa tak baca baris depan tuan? Belum sampai waktu. Jadi tuan, yang asalnya mesti berbaris apa? Kalau ikut kaedah asalnya mesti baca atin ke atun? Atun. Tapi kenapa tak baca atun? Tunggu lagi 2 minggu. Boleh tuan? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tuan, yang penting tuan, dengar betul-betul. Tak semesti apa yang kita bincang hari ini sama 100%. Boleh tuan? Sebab dekat sana ada pengecualian ataupun sebab-sebab yang lain. Cuma kunci yang saya berikan pada tuan-tuan pada pagi ini, wajib tuan-tuan pegang sampai bila-bila. Boleh tuan? Inna au kana ua. Tak ada inna, tak ada kana u. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita ada satu lagi kana. Betul? Baik, sekarang tengok kana pula tuan. Kana yarju liqa Allahi. Sebelum ayat inna ajala tadi tuan, letak dalam kurungan juga kana sampailah kalimah Allahi. Boleh? Kana sampai kalimah apa tuan? Allahi. Semua dah letak dulu? Dah. Baik. Jadi kana yarju liqa Allahi, terjemahannya adalah dia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Saya ulang sekali lagi. Adalah dia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Soalannya ialah, dalam ayat kita ada kalimah kana, betul ke tidak? Apa terjemahan kana sekali lagi? Ia adalah tiap-tiap kali jumpa kana mesti cari apa tuan? Mesti cari apa tuan? Subjek dan predikat. Soalannya, kana yarju liqa Allah, mana subjek kana pada pagi ini? Adalah dia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Mana subjek kana pada pagi ini? Apa dia tuan? Apa dia tuan? Jawapannya adalah tak berapa nak keluar. Sekali lagi. Kana yarju liqa Allah, adalah dia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Kita nak bincang pasal apa tuan? Dia tuan. Jadi dia itu tuan-tuan nampak ke tak nampak? Tak nampak, sebab dia adalah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah kana. Saya dah bincang ke belum tadi? Dah. Subjek kita untuk kana tidak disebut dengan jelas hari ini. Jadi ketika mana tidak disebut dengan jelas, maka subjeknya berada di mana? Berada di mana? Tak berapa nak sebut tuan. Dalam kalimah kana. Baik, saya tulis balik. Kana yarju liqa Allahi. Baik. Sekarang tuan, kita dah bincang tadi kana wajib cari subjek, wajib cari predikat. Subjeknya kadang-kadang disebut, kadang-kadang tidak disebut. Kalau disebut dalam Al-Quran buat apa? Sebut sahaja. Kalau tak disebut, maka kena cari dekat mana? Kena cari mana tuan? Dalam kalimah kana. Dalam kalimah kana tadi tuan-tuan dah cari, dalamnya ada ganti nama apa? Huwa. Jadi subjek dalam ayat kita pada pagi ini ialah huwa, yang tersembunyi dalam kalimah kana. Boleh tuan-tuan? Boleh? Kalau tuan-tuan kata huwa itu subjek kana pada pagi ini, maka mana predikatnya? Ada apa dengan dia tuan?
Ada apa dengan dia tuan? Ialah yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jadi tuan-tuan kena garis, bermula daripada yarju sampailah Allahi, semuanya adalah predikat kana. Panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Panjang. Boleh tuan? InsyaAllah. InsyaAllah. Soalannya dah selesai belum? Selesai belum? Belum lagi. Tengok tuan. Kana au ke ua? Kana au ke ua? Subjeknya u, predikatnya a. Baik. Kana tadi, tuan-tuan kata subjek ni dekat mana? Dalam kalimah ka. Apa dia dalam kalimah kana tadi? Ua itu nampak ke tak nampak? Tak nampak. Maka perlu tak dibariskan dengan baris depan? Tak boleh ulah macam mana tuan-tuan nak letak baris, benda tak nampak, betul tuan? Jadi bayangkan dalam kepala saja, huwa ini kalau sebenarnya bacaannya huwa ke hu? Huwa ke hu? Sepatutnya bacaannya hu. Boleh tuan? Kenapa? Nanti tuan. Boleh? Hari ni banyak tak sama ni tuan. Boleh? Okey, yang terakhir tuan. Predikat kita yarju liqa Allah hi. Predikat kita panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Sepatutnya predikat kita kena baca dengan baris depan ke baris atas? Baris depan ke baris atas? Yarju. Hujungnya baris apa tuan? Siapa yang kata baris depan nak balik awal? Yarju hujungnya baris apa? Yarju hujungnya baris apa? Yarju hujungnya huruf apa? Waw kan? Waw tu ada baris ke tak ada? Bermakna baris apa tuan? Baris apa tuan? Jangan kata baris depan, si baris mati tuan. Yang baris depan tu waw ke jim? Jim yang berbaris depan. Sekarang yarju hujungnya baris depan ke baris mati? Baris depan ke baris mati? Jawapannya baris mati. Sepatutnya kalau menjadi predikat kana, dia kena baca baris atas ke baris mati? Baris atas ke baris mati? Kenapa tidak baca baris atas? Dia mati. Jawapannya minggu seterusnya. Boleh tak? Boleh? Jadi sama ke tak sama? Tak sama. Jadi saya dah bagi tahu banyak yang tak sama. Tapi yang asalnya mesti dipegang sampai bila? Boleh tuan? Ulang sekali lagi secara ringkas. Jumpa inna, jumpa kana, wajib cari apa tuan? Subjek dan predikat. Inna, aku ke ua? Aku. Kana, aku ke ua? InsyaAllah. 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 Tengok masa sekejap. Ada 15 minit. Boleh? Boleh? Tuan-tuan buat-buat pandai boleh? Boleh? Saya akan tanya daripada awal sampai cukup jam kita 11.30. Boleh? Pegang ayat tuan-tuan. Diagram ada dekat tepi. Boleh? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jawab soalan saya. Cuba tengok kalimah yang pertama kita pada pagi ini. Jawab sama-sama. Kalimah yang pertama kalimah apa tuan? Sekali lagi. Kalimah yang pertama kalimah apa tuan? Apa terjemahan man pada pagi ini? Siapa? Siapa saja. Kalau saya tanya man siapa saja, ini kalimah isim ke, fi'il ke, haraf tuan? Kalimah apa tuan? Kalimah apa tuan? Haraf bedal tuan. Kalimah apa tuan? Kalimah apa tuan? Dia adalah kalimah. Disebut lagi haraf bedal tuan. Tinggalnya isim dan juga fi'il. Isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Semestinya kalimah isim. Baik, tulis dulu isim. Minggu depan yang ni confirm ada tajuk tambahan. Boleh tuan? Baik. Jadi man kita panggil dia kalimah isim. Tulis tuan, isim syarat. Isim apa tuan? Isim syarat. Minggu depan tajuk ini tuan. Hari ini fokus kita inna dan juga kana saja. Inna dengan kana pun dah pusing, betul kan? Sabar dulu, satu persatu boleh. Kalau saya bagi semua hari ini, minggu depan tak datang kelas saya, betul? Okay. Jadi man sekali lagi isim ke bukan isim? Namanya isim apa dulu kan? Isim syarat. Minggu depan confirm tuan-tuan akan dengar isim syarat. Boleh? Baik, seterusnya.
Kalimah selepas man, kalimah apa tuan? Kana. Jawab dahulu, apa terjemahan kana? Dia telah adalah. Perhati betul-betul. Kana, dia telah adalah. Ini kalimah isim ke fi'il ke haraf? Sekali lagi, kalimah isim ke fi'il ke haraf? Fi'il tuan. Dia fi'il madi ke fi'il mudhari'? Madi. Sebab ada telah ke tak ada? Ada. Kana muzakkar ke muannas? Muzakkar. Kana, dia telah adalah. Mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Mufrad. Kana, dia telah adalah. Ganti nama yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga? Yang ketiga. Turun ke bawah kolom yang ketiga sahaja. Semak sekali lagi. Kana muzakkar ke muannas? Muzakkar. Jumlahnya mufrad ke jamak? Dah jumpa ke belum ganti nama? Dah. Ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah kana ialah wahi ke syi? Soalannya, kana salah satu daripada kalimah yang istimewa, betul? Tiap-tiap kali jumpa kalimah kana, tuan-tuan kena cari apa? Subjek dan predikat. Pasangan barisnya au ke ua? Au ke ua? Ua. Sebab kana, betul tuan? Kalau kana ua, kalau ina barulah au. Boleh? Kita dah cari ke belum tadi subjek dan predikatnya? Dah. Kalau saya tanya, kana mana subjeknya pada pagi ini? Apa dia kan? Dia dalam bahasa Arab kita sebut apa? Huwa itu tuan-tuan ambil dekat mana? Dalam kalimah apa? Dalam kalimah kana. Sebab subjek kita pada pagi ini disebut ke tidak? Tidak disebut. Maka subjeknya automatik ialah ganti nama huwa yang tersembunyi dalam kalimah kana. Boleh? Soalan yang seterusnya, ada tak predikatnya? Ada ke tak ada? Mana predikatnya? Cuba baca sama-sama pada pagi ini. 1, 2, 3. Barulah nampak faham sikit dalam Al-Quran tuan. Faham ke tidak? Jadi kana adalah dia. Ada apa dengan dia? Dia yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Itu maksudnya. Boleh? Seterusnya, kalimah selepas kana. Kalimah apa tuan? Selepas kana, kalimah apa tuan? Yarju. Yarju terjemahannya apa? Dia mengharapkan. Ini kalimah isim ke fi'il ke haraf? Isim ke fi'il ke haraf? Fi'il madi ke fi'il mudhari'? Madi ke mudhari'? Mudhari'. Sebab ada telah ke tak ada? Tak ada. Kalau dia fi'il mudhari', yarju, dia mengharapkan. Jantinanya muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Muzakkar lagi. Sebab ada ta marbutah ke tak ada? Yarju, dia mengharapkan. Jumlahnya mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Mufrad lagi. Sebab dia seorang ke ramai? Seorang saja. Yarju, dia mengharapkan. Ganti nama yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga? Yang keberapa tuan? Yang ketiga. Turun ke bawah sekali lagi. Semak sama-sama. Jantinanya muzakkar ke muannas? Jumlahnya mufrad ke jamak? Ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah yarju ialah hi ke syi? Hi ke syi? Ahsantu. Seterusnya, kalimah selepas yarju, kalimah apa tuan? Sekali lagi, selepas yarju, kalimah apa tuan? Apa terjemahan liqa'ah? Pertemuan. Soalannya, liqa'ah, pertemuan tuan. Ini kalimah isim ke fi'il ke haraf? Liqa'ah, pertemuan. Isim ke fi'il ke haraf? Tak berapa nak dengar suara ini. Isim ke fi'il ke haraf? Tak berapa nak dengar. Kelas kita bedal lebih afdal. Kalau saya izinkan tuan-tuan bedal, isim ke fi'il ke haraf? Kalimah
Kalimah ada dua mazhab besar. Ada yang kata isim, ada yang kata fi'il. Baik, jawapan yang tepat ialah kalimah isim. Kalau dia kalimah fi'il, ingat betul, saya dah bagi tahu kan? Kalau kalimah fi'il, saya akan mulakan terjemahannya dimulai dengan ganti nama, betul? Saya akan kata aku bertemu, mereka telah bertemu, betul? Dia bertemu. Jadi saya akan mulakan terjemahannya dengan ganti nama. Tapi liqa'a, pertemuan, ada tak dimulai dengan ganti nama? Tak ada. Bermakna dia isim ke fi'il? Isim. Baik, kalau betul dia kalimah isim, mana bukti liqa'a kalimah isim? Makna sahaja. Boleh tuan-tuan? Nanti akan ada satu tajuk perbahasan kita. Kalau tuan-tuan perhati, liqa'a ada tak alif lam di depan? Liqa'a ada tak alif lam? Tak ada kan? Ujungnya bertanwin ke tak bertanwin? Tak bertanwin juga. Ujungnya berbaris bawah ke tidak? Tidak juga. Kenapa tak ada tiga-tiga itu tuan-tuan? Nanti ada satu tajuk namanya sandar. Tajuk apa dah? Dalam bahasa Arab ni yang menjadi sandar-sandar ni, dia tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin dekat belakang. Boleh tuan? Jadi tuan-tuan kena faham, sepatutnya hari ini terjemahannya pertemuan. Pertemuan apa tuan? Pertemuan dengan Allah. Boleh tuan? Boleh? Nanti sabar. Hari ini fokus kita inna dan juga kana. Saya ulang cakap kali dulu. Inna kana. Boleh tuan? InsyaAllah. Pergi lagi tuan. Kalimah selepas liqa'a, kalimah apa tuan? Allah. Apa terjemahan Allah? Allah lah. Isim ke bukan isim? Mana bukti Allah kalimah isim? Selain daripada alif lam, selain daripada baris bawah. Kalau Allah isim, muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Ni confirm kali-kali nak balik semua dia. Tak berapa nak jawab soalan saya. Sekali lagi tuan. Mentang-mentang saya tanya perlahan, dia pun perlahan juga soalan dia. Baik, sekali lagi tuan. Allahi. Cuba sebut. Allahi. Isim ke bukan isim? Isim. Baik, saya terus lompat. Jantina Allahi. Muzakkar ke muannas? Jumlahnya mufrad ke jamak? Ganti nama Allahi. Ganti nama yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Isim automatik ganti nama yang ketiga. Turun ke bawah kolom yang ketiga sahaja. Semak sekali lagi. Allah muzakkar ke muannas? Jumlahnya mufrad ke jamak? Ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah Allahi ialah huwa juga. He ke she? He. Selesai. Baik, seterusnya tuan. Cuba lompat kepada kalimah yang terakhir, boleh? Wa huwas samiul alim. Boleh tuan? Boleh? Baik. Setakat ini saya boleh puji tuan-tuan. Secara keseluruhannya boleh bezakan mana isim, mana fi'il, mana haraf, kecuali pada kalimah-kalimah yang masih kita belum belajar. Itu saja. Boleh tuan? Setakat yang ada ini, alhamdulillah, dah boleh kenal mana isim, mana fi'il dan juga mana haraf. Itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Boleh tuan? Sebab kita akan masuk pada ayat yang ke-6 nanti. Kita akan ada satu tajuk yang berkait dengan fi'il sahaja. Boleh tuan? InsyaAllah. InsyaAllah ya. Baik. Jadi wa huwas samiul alim sahaja kita buat. Selesai ayat ni, balik. Setuju? 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 Jawab kuat-kuat boleh? Boleh tuan? Wa huwas samiul alim ini semua kita dah belajar. Boleh tuan? InsyaAllah. Saya tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Boleh tuan? Jangan tulis. Boleh? Boleh? Pegang helaian Al-Quran dan juga diagram saja. Boleh tuan? Benda sama saja. Kalau salin pun benda sama saja. Boleh tuan? Saya nak dengar suara saja. Boleh? Jawab sama-sama. Wah. Sabar dulu, sebut wah dulu tuan. Ini bersemangat lebih ni tuan. Sekali lagi tuan. Wah. Apa terjemahan wah? Dan kalau saya tanya wah dan, ini kalimah isim ke, fi'il ke, haraf? Kalimah apa tuan? Haraf. Betul dia haraf tuan. Jadi kalau dia haraf, saya nak tahu dua perkara. Apa nama haraf tersebut?
Apa fungsi haraf tersebut? Kalau saya tanya wah, tuan-tuan kata dia haraf. Tuan-tuan nak panggil dia haraf apa dalam bahasa Melayu? Haraf? Haraf? Penyambung cerita. Apa fungsi haraf penyambung cerita? Menyambung cerita. Ahsan tu. Kalau saya tanya lagi, menyambung cerita dalam bahasa Arab kita panggil dia haraf? Haraf? Ahsan tu. Lengkap tuan-tuan. Boleh? Itu je tuan-tuan. Boleh? Seterusnya, kalimah selepas wa. Kalimah apa? Wa. Apa terjemahan wa? Ya. Soalannya, wa dia tuan. Dia kalimah isim ke, fi'il ke, haraf? Isim. Kalimah apa tuan? Isim. Kalau saya nak tahu tuan, wa kita nak panggil dia isim apa tuan? Isim apa tuan? Isim. Isim. Nomer. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil dia isim ganti nama. Jadi kalau huwa itu isim ganti nama, saya nak tahu satu perkara saja. Huwa ataupun dia ini, tuan-tuan nak refer kepada siapa sebenarnya? Refer kepada siapa? Huwa ini ialah Allah. Allah itu yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada tak kalimah Allah dalam ayat kita? Tak ada. Boleh tuan-tuan? Jadi huwa itu wajib tuan-tuan refer kepada Allah. Boleh tuan-tuan? Seterusnya, kalimah selepas huwa. Kalimah apa tuan? As-Sami'u. Apa terjemahan As-Sami'u? Maha mendengar. Soalannya, As-Sami'u isim ke, fi'il ke, haraf? Isim. Mana bukti As-Sami'u kalimah isim? Selain daripada alif lam. Makna jantinanya muzakkar ke muannas? Jumlahnya mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Ganti nama yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga? Turun ke bawah, semak sama-sama. Jantinanya, semak jumlahnya. Dah jumpa ke belum ganti nama? Dah jumpa ke belum? Satu-satu ganti nama dalam kalimah As-Sami'u ialah Huwa, hi ke shi? Huwa itu tuan-tuan nak refer kepada siapa? Allah juga. Sebab huwa tadi refer kepada Allah. Dalam kalimah As-Sami'u ada huwa, tak lain tak bukan refer kepada Allah juga. Boleh tuan? Kalimah yang terakhir pada pagi ini, kalimah apa tuan? Al-Alim. Apa terjemahan Al-Alim? Isim ke, fi'il ke, haraf? Isim. Mana bukti kalimah isim? Selain daripada alif lam. Jantinanya muzakkar ke muannas? Jumlahnya mufrad ke jamak? Ganti nama yang pertama, kedua, ketiga? Turun ke bawah, semak sama-sama jantina, semak sama-sama jumlah. Dah jumpa ke belum? Ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah Al-Alimu ialah Wa. Hi ke shi? Refer kepada siapa? Allah juga. Siapa yang maha mengetahui? Allah. Boleh? Boleh. Fokus kita pada pagi ini satu tajuk saja, iaitu inna dan juga tiap-tiap kali jumpa inna dan juga kana kena cari subjek dan predicate. Inna pasangan barisnya kana pasangan barisnya tak ada inna, tak ada kana. Soalan yang terakhir dengan betul lah, dengan betul. Allah Qadir. Boleh tak? Jangan tulis. Jangan tulis. Lulus yang ni, balik. Allah lah, Qadir maha berkuasa. Baik, dengar ke depan. Kalau saya letak inna dekat depan, inna tuan, baca mari betul-betul. Innallah Qadir. Ahsan tu. Kalau saya ganti dengan kana pula, Kanallah Qadir. Kalau saya tak nak letak inna, tak nak letak kana, maka tuan-tuan mesti baca Allah Qadir. Terbaik tuan. Bahasa ahsan tu. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu depan. Boleh tuan-tuan?
Sampai di sini saja. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan juga dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan usaha yang kecil ini menjadi saksi bahawa kita pernah berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Jumpa lagi, kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Kullu 'am wa antum bi khair. Wa iyyakum. Baik, nak masuk puasa ni kan? Ya. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Iya. Ahsantum. Ada yang tahu ya? Tengok dekat depan. Baik. Selamat menyambut Ramadan. Tuan sebut saja. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ya, jadi otomatik terjemahannya selamat menyambut Ramadan yang mulia. Orang yang dengar ucapan Ramadan Karim jangan jawab Ramadan Karim balik. Boleh tuan? Ya. Tuan kena jawab Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, cuba tengok dulu terjemahannya. Allahu Akbar. Apa maksud Ramadan? Ramadan lah. Karim. Karim. Mulia. Baik. Jadi orang yang jawab mesti kata Allahu. Apa maksud Allah? Allah lah. Akram. Lebih mulia. Ramadan tu dah mulia, betul tak? Tapi Allah lebih mulia. Jadi orang Arab apabila nak kata Ramadan Karim, orang yang dengar ucapan Ramadan Karim kena jawab apa tuan? Allahu Akram. Boleh? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ramadan Karim.